Saya stop yang ni kejap Okey, yang ni boleh nampak kan slide ni? Boleh. Saya nampak. Boleh. Okey, terima kasih. Okey, saya teruskan kepada isi kandungan pembentangan. Okey, yang pertama pasal maklumat diri dan maklumat sekolah. Yang kedua pengetahuan dan kemahiran yang diaplikasikan di sekolah. Yang ketiga pengetahuan dan kemahiran yang baru. Yang keempat ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Yang kelima komen dan reaksi semasa mengajar di sekolah. Yang keenam masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. Okey, ini maklumat diri saya. Nama Nur Azita binti Mahmud. Program PDPP ambilan Jun 2021. Option sejarah. Pensyarah penyelia Tuan Haji Saiful bin Ayub daripada IPG Pendidikan Islam Bangi, tapi dia tak dapat hadir pada petang ni. Guru pembimbing Puan Nur Azilawati binti Muhammad Sabda selaku saya punya KP sejarah di Sekolah Seri Serdang. Okey, yang ni maklumat sekolah. Nama sekolah Sekolah Kebangsaan Seri Serdang di Seri Kembangan, Selangor. Kod sekolah BBA 8218. Ada 2 sesi pagi dan petang. Bilangan murid setakat Februari setakat bulan lepas sebanyak 1,778 orang murid untuk kedua-dua sesi. Bilangan guru 96 orang. Bilangan staf seramai 5 orang. Setakat ni kelas yang ada di sekolah ni sebanyak 57 kelas, 8 kelas dari tahun 2 hingga 6 dan 9 kelas untuk tahun 1. Sekolah ni dikategorikan sekolah yang agak padat lah, terutama sekali bagi tahun 1 kerana menampung kapasiti budak dalam 45 hingga 47 orang satu kelas. Okey, saya sebutkan sikit bagi barisan pentadbir, lupa pula nak buat slide. Okey, barisan pentadbir sekolah saya, guru besar Encik Muhammad Nasri bin Sofian, PK pentadbiran Puan Zatul Rawiyah, PK Hem Puan Asma Heram, PK Koko Puan Ruzilawati dan PK petang Encik Muhammad Syarbini. Okey, yang ni kelas yang saya ajar untuk praktikal. 4 Zurah seramai 40 orang murid, 4 Mustari 39, 4 Zuhal 38 dan 4 Uranus 40 orang murid. Yang ni untuk praktikal sajalah. Untuk jadual sekolah saya ajar BM dengan sejarah 6 kelas tahun 4. Okey, tengok kepada pengetahuan sedia ada di IPG yang diaplikasikan di sekolah. Saya ada 2 kat sini, teori dengan teknik. Okey, teori pembelajaran. Saya mengaplikasikan teori behavior di mana saya menggunakan peneguhan positif. Contohnya tepukan dan pujian dan memberikan ganjaran. Tepukan dan pujian ni contohnya saya akan berikan apabila murid ni berjaya menjawab soalan yang kita ajukan, apabila menyiapkan nota dengan baik, apabila berjaya contoh kita minta dia menulis di papan putih ke kan, bila dia berjaya melakukan tugas dia dengan baik, so kita akan beri peneguhan yang positif lah. Okey, lepas tu teori kecerdasan pelbagai. Teori kecerdasan pelbagai ni maksudnya kita tahu yang murid ni dia orang mempunyai kecerdasan yang berbeza-beza. Maksudnya dari segi pemahaman pun berbeza. Ada murid dia mudah faham dengan cara kita cikgu menerangkan. Ada murid dia mudah faham dengan cara kita menggunakan BBM seperti slide kan, dengan cara audio ke. Tu saya menggunakan kecerdasan pelbagai lah di dalam sesi PDP. Okey, untuk teknik pengajaran, yang pertama berpusatkan murid di mana guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan apabila murid melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam kelas. Maksudnya guru bagi masa, bagi ruang kepada murid untuk menjalankan aktiviti semasa sesi PDPC. Yang kedua berpusatkan guru. Guru memberikan penerangan berkaitan fakta dan bimbingan
guru memberikan penerangan berkaitan fakta dan bimbingan akan diberikan oleh guru. So maksudnya berpusatkan guru ni, guru hanya menerangkan kepada murid dan murid hanya mendengar. Guru yang sebagai fasilitator akan memberi penerangan mengenai tajuk yang dibincangkan dan murid hanya mendengar sajalah. Okey, yang ketiga berpusatkan bahan. Berpusatkan bahan ni dia penekanan lebih kepada bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru tersebut, seperti slide ke, lembaran kerja ataupun nota-nota yang diberikan. Okey, seterusnya pengetahuan dan kemahiran baru. Okey, pengetahuan dan kemahiran baru yang saya dapat ialah daripada aspek kawalan kelas. So maksudnya sebelum memulakan PDPC, guru perlu memastikan semua murid mampu untuk menjalankan proses PDP dengan lancar. Maksudnya guru kena memastikan tak ada apa-apa masalah sebelum memulakan PDPC. Walaupun kadang-kadang tu memang macam kelas saya sendiri, saya guru kelas, ada kelas saya sendiri memang budak seorang tu dia autism. Kadang dia dengan duduk tiba-tiba pun dia akan menangis, tiba-tiba dia akan tidur di lantai, tiba-tiba dia pergi ke belakang, tiba-tiba dia mengintai kat celah pintu kan. Jadi maksudnya guru kena pandailah untuk mengawal kelas apabila ada pelajar murid macam tu kan. Okey, yang kedua dapat mengetahui tahap penguasaan dan masalah murid yang berbeza. Okey, sebab kita tahu kan tak ada dalam kelas tu ada murid yang berbeza kan dari segi latar belakang, ada maksudnya kita kena tahulah tahap penguasaan dia tu tahap mana. Okey, yang ketiga kemahiran komunikasi, dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga sekolah. So maksudnya kita kena pandai berkomunikasi lah dengan pihak pentadbir, dengan rakan-rakan guru. Kita kena pandai bergaul. Okey, yang keempat menyediakan pentaksiran untuk murid seperti lembaran kerja untuk tahap-tahap yang berbeza. Contoh kalau murid yang mempunyai TP 4 ke TP 5, janganlah bagi dia punya pentaksiran tu sama dengan murid TP 2, TP 1 kan. Okey. Yang seterusnya ilmu binaan dan inovasi yang dihasilkan. Okey, yang ni saya buat kit Crozel. Yang ni saya ambil contoh daripada gambar Google. Sebenarnya saya dah buat minggu lepas tapi saya tak sempat nak ambil gambar. Okey, saya buat contoh tu di dalam tajuk kepentingan mata pelajaran sejarah. Saya minta murid tampal-tampalkan ikut susunan yang mereka rasa penting lah. Okey, yang ni saya rasa bukan inovasi yang sesuai lah untuk murid belajar sejarah. Yang ni kad lampu isyarat saya akan gunakan untuk menguji kefahaman murid tu. Kalau kata murid tu memang dia faham apa yang saya ajar, apa yang saya terangkan pada hari tersebut, dia orang akan angkat hijau lah, tanda muka dia orang banyak senyum kan. Kalau dia orang angkat merah tu, tanda macam dia orang tak berapa nak faham. Tapi ada juga murid yang angkat dua-dua. Saya tanya kenapa angkat dua-dua, dia kata sebab dia setengah-setengah. Dia kata setengah dia faham, setengah dia tak faham. Jadi tak apalah kan. Betul lah tu, dia jujur. Okey. Yang seterusnya komen dan reaksi semasa mengajar di sekolah. Okey, komen yang pertama mengenai murid. Setiap murid dia mempunyai tahap pembelajaran yang berbeza dan tingkah laku yang berbeza. Jadi guru kena pandailah untuk mengendalikan setiap murid ini. Yang kedua, pengaplikasian HPH dan BBM, rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar sangat berkesan dalam mencapai objektif pembelajaran. Jadi guru kena pandailah untuk memilih BBM yang sesuai dalam PDPC. Yang kedua, iklim sekolah yang positif, pentadbir yang mesra dan memberikan sokongan moral. Lepas tu guru-guru yang sangat membantu dari segi perkongsian ilmu dan teguran bagi penambahbaikan sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, di sini saya sangat beruntunglah kerana sekolah saya memang pentadbir sangat-sangat okey, sangat baik dan guru-guru pun sama. Kalau ada salah dia orang akan tegur, dia orang akan nasihat. Terutama kali guru pembimbing saya lah, Puan Nur Azilawati. Okey. Yang seterusnya masalah. Okey, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya. Yang pertama, keadaan kelas yang agak bising semasa di awal praktikal. Masa mula-mula masuk kelas dulu, saya perasanlah budak macam bising sikit kan. Kejap-kejap nak pergi tandas, kejap-kejap nak tajamkan pensel lah kan. Macam sebab mungkin dia orang tak kenal kita lagi. Okey, yang kedua susah untuk mengenal pasti tahap murid kerana tiada pengasingan kelas mengikut tahap masing-masing. Mungkin sekolah lain saya tak tahulah kan. Kalau sekolah saya memang dia campur je.
Tak, maksudnya tak ada kelas okey yang ni cemerlang sikit ke, yang ni kedua cemerlang ke, ketiga cemerlang, tak ada. Dia memang campur je lah semua. Jadi cikgu nak tahu tahap penguasaan tu susah sikit. Yang ketiga, bermasalah untuk menyediakan alatan mengajar dan terikat dengan penggunaan buku teks saja. Kalau macam sekolah saya ni, internet pun satu hal. Kalau naik ke tingkat atas sekali tu memang internet tak ada langsung. Yang adanya di blok-blok tertentu saja. Alatan pun sama sebab macam saya, sekolah saya 6 orang yang praktikal. Jadi macam nak guna projektor ke apa-apa ke. Jadi macam kekangan lah di situ. Okey, cara penyelesaian dia, yang pertama kita perlu mempelbagaikan aktiviti pembelajaran yang menarik supaya untuk menarik minat murid dan tidak membuat bising dalam kelas. So maksudnya kalau kita tengok budak bising tu, cubalah cari aktiviti yang boleh menarik minat diorang. So mungkin diorang akan tak bising lah kan, akan duduk stay kat situ. Yang kedua, guru perlu menyediakan lembaran kerja atau melakukan apa-apa aktiviti yang boleh pasti tahap murid masing-masing. Yang kedua, yang ketiga menyediakan satu jadual yang khusus untuk penggunaan alat-alatan bagi guru. So maksudnya hari ni guru ni, macam tu lah kan. Ada jadual, tak adalah guru tu ambil letak bawah meja dia je kan. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum dan selamat petang kepada Cikgu Zita. Boleh tak saya nak tengok slide yang dekat atas tadi yang masalah melibatkan apa ni, tak ingat. Yang mana Fadil? Boleh paparkan balik tak slide tadi? Okey, kejap Fadil. Yang mana Fadil? Kejap. Dekat apa ni yang ada cuba cari dekat masalah ya. Masalah Masalah tadi. Okey, yang ni ke? Saya nak tanya, susah untuk mengenal pasti tahap murid kerana tiada pengasingan kelas mengikut tahap masing-masing. Apa maksud dia kat situ cikgu? Maksudnya begini Cikgu Fadil. Sekolah ni kan, benda ni kan arahan daripada AKPM. Kalau macam zaman saya dululah kan, maksudnya kita ada satu kelas. Okey, satu kelas ni memang budak mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi. Satu kelas ni budak pandai. Maksudnya bukan kita nak membeza-bezakan, tetapi bila buat macam tu, guru pun senang nak fokus kepada contohlah kelas belakang sikit kan. Macam guru BM ke, guru apa, macam dia boleh fokus kepada satu kelas. Kalau macam sekarang ni, ada budak yang ke belakang, ada budak yang terlebih ke depan. Jadi saya rasa macam kesian. Budak yang ke belakang pun kesian, guru tak boleh fokus kepada dia. Yang ke depan pun kadang kesian sebab guru nak kena ajar yang belakang tu. Begitu Fadil. Boleh? Maksudnya sekarang ni dah tak ada streaming, jadi dia menyusah, dia agak macam nak susahkan cikgu untuk mengenal pasti kan. Tapi ayat saya tak adalah susahkan cikgu Fadil, tapi maksudnya saya faham. maksudnya begitulah Fadil. Okey. Okey. Ada lagi soalan? Boleh ya Fadil? Boleh. Tahniah ya Ananda Ita. Ada beberapa perkara yang Mami nak tanya. Ya Mami. Yang pertama, sepanjang mengajar tu, aktiviti yang paling murid kata the best aktiviti yang kita ajar dalam kelas. Bila untuk sejarah lah, sekarang untuk sejarah kan. Aktiviti yang bila kita ajar tu, memang hari tu rasa macam sangat-sangat best lah mengajar. Dan murid nampak macam sangat-sangat faham apa yang kita sampaikan pada hari tu. Ada tak? Okey. Yang lepas kan Mami, saya pernah ajar zaman air batu. Saya pernah minta diorang padankan, saya macam saya letak kat papan putih tu, saya letak gambar, kan zaman air batu kan dia ada gambar binatang macam apa, memot gambar tu kan. So saya letak kat situ. Zaman air batu pula. Yang sumber sejarah, sorry Mami, sumber sejarah, saya letak gambar macam fosil, gambar artifak, semua-semua kan. So saya minta diorang padankan. Yang ni sumber apa, yang ni
sumber apa. So saya nampak macam aktiviti macam tu macam diorang seronok. Boleh Mami? Okey, memang nampak beza lah ya hari yang lain tu dengan hari itu. Nampak sangat. Nampak betul Mami. Nampak diorang macam seronok lah, seronok. Okey. Terima kasih. Lepas tu satu lagi yang pasal buku teks tu. Penggunaan buku teks Ania dan terikat dengan penggunaan buku teks sahaja. Siapa yang ikat Ita dengan penggunaan buku teks? Oh mungkin ayat saya salah kat situ Mami, tapi sebab sebelum ni sekolah saya dia gunakan buku aktiviti. Sebab saya rasa senang dengan buku aktiviti tu, tetapi bermula dari tahun lepas tak bagi dah guna. Jadi hanya guna buku, dia bagi buku nota dengan buku teks sajalah untuk PDPC. Okey. Jadi sekarang ni apa yang Mami dah cakap dengan Fadil dan Saza, sebenarnya buku teks tu hanya sebagai panduan. Betul Mami, betul. Okey, bahan semua ada kat situ, bahan semua ada kat dalam buku teks. Tapi masa kita mengajar, kalau macam pensyarah tak ada, memanglah boleh suruh dia bawa je buku teks tu, rujuk punya surat berapa. Tapi jangan tulis dalam RPH menunjukkan buku penggunaan buku teks tu terang-terang dalam RPH tu. Elakkan. Ambil bahan boleh, tak ada masalah. Tapi jangan tulis. Maksudnya kita ni guna buku teks sahaja. Menunjukkan kita ni kalau ikutkan dari segi attitude kita tu, menunjukkan kita ni seorang yang pemalas lah sebab kita tak cari bahan tempat lain. Okay? Memanglah buku teks tu dah cantik. Buku teks tu hanya sebagai rujukan yang diberi, tapi kita kena ada bahan lain sebenarnya semasa mengajar tu. Kita dapat apa yang Mami nak cakap ni? Dapat Mami. Terima kasih Mami. Faham. Jangan tulis, jangan cakap kata muka surat apa. Jangan tunjukkan buku teks tu. Tapi memang ambil bahan daripada buku teks. Boleh dapat Dapat. Terima kasih Mami. Terima kasih. Ada soalan lagi ke? Tak ada dah kan? Okey, kalau tak ada, terima kasih dari saya. Persilakan pembentang yang terakhir untuk bertanya.